Seterusnya, perkembangan dari bumi kenyalan hari ini, tumpuan berita berkaitan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Perinciannya kita terus saja bersama Buma Wiyin di sana. Silakan Buma. Baik, terima kasih Atika. Pengeluaran surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN beri banyak manfaat kepada pemilik tanah, antaranya ialah tempoh pegangan adalah kekal. Jelas Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh, ini bermakna pemilik tanah mempunyai hak milik kekal ke atas tanah mereka. Beliau menambah pemilik tanah juga tidak dikenakan cukai tanah tahunan, kos pengukuran tanah dan penyediaan surat hak milik tanah, malah turut dikecualikan premium tanah. Datuk Lin berkata penyukatan lot individu dan pengeluaran surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN ini sedang giat dijalankan oleh Kerajaan Sarawak. Program ini jelasnya dilaksanakan meliputi kesemua kawasan dan bahagian di seluruh Sarawak, merangkumi semua kaum Bumiputera yang mempunyai hak ke atas tanah, hak adat Bumiputera. Datuk Lin berkata demikian pada majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN, Pertanian Inisiatif Baharu NCR bagi Kampung Endap, Kampung Pinang dan Kampung Tanah Putih serta surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN, Kampung Tradisi Kampung Endap, Semarahan di Dewan Suara Kota Semarahan hari ini. Beliau memaklumkan kerja-kerja pengukuran tanah NCR ini adalah mengikut lunas undang-undang dan prosedur yang ditetapkan, iaitu dilaksanakan berdasarkan permohonan tanah NCR yang diluluskan. Katanya sesi dialog diadakan dengan penuntut-penuntut tanah NCR yang berkaitan sebelum aktiviti pengukuran bermula yang bertujuan untuk memberi penerangan dan mendapat maklum balas sebelum kerja pengukuran sebenar di lapangan dilaksanakan. Seramai 353 penerima surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN Pertanian dan 147 penerima bagi surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN Kampung Tradisi pada majlis itu. Sudah menjadi amalan masyarakat Sarawak untuk menyambut pelbagai perayaan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguah Manggil percaya amalan tersebut penting dalam membina toleransi dan rasa hormat menghormati dalam kalangan masyarakat majmuk di Sarawak khususnya dan di Malaysia amnya. Datuk Dr. Penguah menjelaskan Sarawak mempunyai lebih kurang 40 sub-etnik dengan bahasa, warisan budaya, nilai serta cara hidup masing-masing dan lebih 60% daripada penduduknya terdiri daripada masyarakat Dayak seperti Iban, Bidayah dan masyarakat Orang Ulu. Bagaimanapun di sebalik perbezaan yang wujud, kesemua suku kaum ini sepakat dalam meraihkan bukan hanya sambutan Gawai Dayak, malah perayaan-perayaan lain juga yang turut diraihkan bersama kaum-kaum lain. Berucap pada Majlis Ramah Tamah Raya dan Ngiliang Tikai RTM Miri 2022 di Miri malam tadi. Katanya apabila persefahaman wujud dalam masyarakat pelbagai kaum, maka kerajaan dapat mengurus kebajikan rakyat dengan lebih baik. Beliau dalam pada itu menyeru agar pengamal media untuk memainkan peranan dan memberi kerjasama dengan menyiarkan laporan yang positif, sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti sesebuah kaum. Pada majlis tersebut, beliau bersama pengurus stesen RTM Miri, Lydia Payarinyut dan pengerusi Kelab Sosial Miri FM, Muhammad Irfan Sanif menyempurnakan upacara mengulung tikar sebagai simbolik upacara Ngiliang Tikai. Seramai 15 orang peserta dalam kalangan belia telah dipilih mengikuti latihan di bawah program Sarawak ICT and Multimedia Apprentice Racing Talent Smart Inkubator Cohort 2. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Zulfikri Osman, kumpulan tersebut dipilih berikutan kejayaan 2 daripada 7 peserta kohort pertama. Justru peserta yang dipilih di bawah Smart Incubator akan mula menyertai latihan kemahiran dan latihan di lapangan di bawah bimbingan usahawan mentor Sanjung Inspirasi. Datuk Zulfikri memberitahu untuk itu beberapa memorandum persefahaman MOU antara MARA dan rakan strategik di Meterai bagi memantapkan lagi pelaksanaan program pembangunan usahawan tersebut melalui industri multimedia kreatif dan pemeliharaan budaya dan warisan Sarawak.
Menerusi MOU tersebut, pelbagai latihan kemahiran, kerjasama, perkongsian kepakaran dan fasilitator akan disediakan kepada peserta. MOU itu antara lain melibatkan UNESCO, Intangible Cultural Heritage Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak, Majlis Seni Sarawak dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sarawak telah mengiktiraf 11 orang ejen produktiviti daripada Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. MPC dalam satu kenyataan media memaklumkan ini merupakan program pengiktirafan pertama di peringkat kebangsaan dalam mengiktiraf individu aktif memacu agenda peningkatan produktiviti di peringkat organisasi, industri dan negara. Menurut kenyataan itu, pengiktirafan ini mempunyai 3 kategori iaitu kepimpinan, pengamal dan bakat yang dianugerahkan berdasarkan pencapaian dan sumbangan individu dalam memacu inisiatif peningkatan produktiviti justru menyumbang kepada peningkatan prestasi ekonomi negara. Ini adalah inisiatif MPC untuk memberi pengiktirafan kepada individu-individu yang secara aktif memacu agenda peningkatan produktiviti selari di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang berperanan untuk membangunkan pakar-pakar industri yang kompeten dan warga industri yang berkemahiran serta berinovasi tinggi. Penyampaian pengiktirafan sijil itu diadakan pada Majlis Penutupan SEDC Innovation Quality Convention 2022 di Kuching. Sementara itu, Pengarah MPC Wilayah Sarawak Nur Hafizah Muhammad Aruf berkata, setakat Jun ini, seramai 73 individu daripada Sarawak telah diiktiraf sebagai ejen produktiviti. Beliau juga berharap lebih banyak individu akan diiktiraf dan menjadikan sesebuah organisasi yang cemerlang dengan mewujudkan sistem pengiktirafan berasaskan prestasi produktiviti. Ejen produktiviti juga katanya akan membantu menyebar luas agenda produktiviti terutama di peringkat perusahaan dengan lebih berkesan dan komprehensif bagi merangsang pertumbuhan produktiviti negara. MPC percaya pengiktirafan yang diberikan dapat meningkatkan motivasi pekerja dan membantu menambah produktiviti syarikat dan secara tidak langsung penambahbaikan produktiviti yang berterusan penting kerana dapat memberi impak signifikan untuk kelestarian perniagaan dan seterusnya melonjakkan pertumbuhan produktiviti dan daya saing syarikat. Baik, uji bakat pencarian bintang P.Ramlee, wanita era P.Ramlee dan bintang kecil terus mendapat sambutan pada Selasa lepas dengan sesi uji bakat dijalankan di 3 lokasi serentak iaitu di Bintulu, Sibu dan Sri Aman. Penyelaras program bintang P.Ramlee, wanita era P.Ramlee dan bintang kecil, Ratna Saimin berkata, jenama program hiburan yang sudah sebati dengan RTM ini memainkan peranan penting dalam menjadi daya penarik untuk orang ramai menyertai uji bakat itu. Penganjuran bintang P.Ramlee ini katanya perlu untuk menyuburkan karya-karya seniman agung Tan Sri P.Ramlee dalam kalangan generasi muda. Mengenai uji bakat bintang kecil pula, beliau memberitahu pencarian bakat ini penting dalam usaha melarikan bintang-bintang baharu seni suara negara. Untuk kali ini, kami memberikan satu perubahan untuk mengadakan uji bakat dengan meminta mereka untuk beraksi di hadapan kamera, tidak sebagaimana sebelum ini, untuk menimbulkan rasa keyakinan mereka, keberanian mereka bagaimana berhadapan dengan kamera. Ya. Ratna ditemui pemberita RTM selepas sesi uji bakat program itu yang diadakan di RTM Sibu. Seiring dengan perkembangan teknologi di mana kanak-kanak sudah didedahkan dengan pelbagai media sosial, penyertaan dari golongan kanak-kanak kali ini dilihat berbeza kerana peserta kanak-kanak yang hadir dilihat lebih yakin di atas pentas walaupun mereka turut diminta beraksi di hadapan kamera. Dalam pada itu, beliau turut menyeru peserta yang terlepas peluang untuk menyertai uji bakat di Sibu untuk tampil mencuba di sesi uji bakat di Auditorium Kuching pada Sabtu dan Ahad ini. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Bu Mak untuk perkembangan di Sarawak.